kuliah duha, seluruh para hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, kita merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan taufik dan kurniaannya, dengan pemberian dan rahmat daripadanya. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menjadikan majlis pertemuan ini penuh dengan kebaikan dan keberkatan, dan kita mohon kepada Allah dengan keberkatan pembacaan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah taala mengurniakan kepada kita syafaat daripada junjungan yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengekalkan kita di atas jalan dan ajaran baginda, dan menyampaikan kepada kita akan cinta dan kasih kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Insya-Allah taala tajuk pertemuan kita pada pagi ini adalah menyambung daripada hadis kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Yang mana hadis ini merupakan hadis yang dipilih daripada bab yang baru atau bab yang seterusnya, iaitu Babus Sidqi, iaitu bab As-Sidq, iaitu bab pada membicarakan sifat jujur ataupun benar. Bab pada membicarakan sifat jujur ataupun benar. Assalamualaikum tuan. Salam. Betul. Antai Nazif, kat mana? Oh, okey. Nanti saya. Boleh. 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 Okay. Ya Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tahu nanti. Baik, hadirin semua, iaitu babus sidqi, bab tentang sifat jujur. Sidq iaitu jujur. Jadi insya-Allah taala kita akan pilih 3 hadis, dan hadis itu telah pun dipilih, dan kita akan lihat bersama hadis daripada kitab atau bab as-sidqu. Dalam bab as-sidqu, Allah Azza wa Jalla berfirman, sebelum masuk hadis ini, Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Surah At-Taubah ayat 119. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, yang percaya dan yakin kepada Allah, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa kunu ma'as sadiqin, dan hendaklah kalian jadi bersama dengan orang-orang yang benar. Maksudnya apa? Duduk, berteman, bersahabat, berkumpul, berada dalam kumpulan orang-orang yang benar, jujur. Lawannya adalah bohong, dusta. Maksudnya Quran kata apa? Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan jadilah kamu di kalangan orang-orang yang benar ataupun jujur. Itu asasnya. Kemudian hadis yang akan kita masuk bersama, tuan-tuan boleh tengok dalam kertas yang diedarkan ataupun dekat layar yang ada di depan. Tuan-tuan boleh tengok hadis pertama, bunyinya Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu, daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda telah bersabda. Apa kata Nabi? Inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya sifat benar ataupun jujur itu akan membawa kepada kebaikan. Dia ada beberapa perkara yang boleh kita faham. Antaranya apa dia? Sifat jujur boleh jadikan kita ini dibawa kepada jalan kebaikan. Maknanya sifat jujur bawa kepada kebaikan. Ataupun inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya sifat benar itu akan menjadikan seorang itu buat benda yang baik. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya perbuatan baik itu akan membawa seorang itu masuk ke dalam syurga. Sekali lagi tuan-tuan diulang. Sesungguhnya sifat benar, bersikap benar, tidak berdusta dan berbohong akan bawa dia buat benda yang baik.
Dan sesungguhnya kerja yang baik akan bawa dia untuk masuk ke dalam syurga. Kemudian hadis ini mengatakan, wa innar rajula la yasduqu, adalah seorang itu dia terus melakukan kebenaran. Maksudnya apa? Dia terus bercakap benar, janji benar. Kalau apa juru orang tanya, benar. Orang tanya dia, betul ke kamu ini? Ya betul. Betul ke kamu? Ya betul. Semuanya jujur dan benar. Saya pernah cerita kat tuan-tuan kan, kisah tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika kecil yang dia pergi menuntut ilmu, kemudian ditahan perompak dan perompak tanya berapa kamu ada, dia jawab betul, saya ada 4,000 dinar. Disebabkan cakap benarnya itu tadi, perompak tadi bertaubat kepada Allah dan jadi orang yang baik. Maka itu namanya sifat benar. Katanya dalam hadis ini, seseorang yang teguh untuk sentiasa berada dan bercakap benar. Susah juga tuan-tuan. Kadang-kadang orang tanya, dah buat dah? Dia kata, oh semalam nak buat tak jadi. Padahal memang tak nak buat pun. Contohnya begitu. Kan? Jadi kata, Mat kamu dah hantar dah yang aku tempah. Dia kata, itulah 2 hari lepas nak pergi tapi hujan. Sebenarnya bukan itu alasannya. Jadi nak cakap benar, untuk sentiasa benar, sebenarnya merupakan satu pengorbanan juga yang besar, yang susah. Katanya dalam hadis ini apa? Seseorang yang berterusan berkata benar atau bersikap benar untuk menjadi orang yang benar. Katanya apa? Sampai orang itu namanya tercatat di sisi Allah sebagai siddiq, orang yang benar. Faham kan? Maknanya orang ni dia sentiasa berusaha benar, cakap benar, bertindak benar, prinsipnya benar, tak bohong, tak khianat, sehinggalah orang ini diisytiharkan. Fulan bin Fulan adalah orang yang siddiq. Fulanah binti Fulanah adalah orang yang siddiqah. Di sisi Allah orang itu dicatatkan ini orang benar. Faham? Maknanya kerana selalu dan kerapnya dia berusaha menjadi orang yang benar. Cakapnya benar. Boleh faham kan? Maknanya apa? Tugas dan kerja kita, salah satu daripada sifat yang mulia adalah sifat siddiq. Sebab itu Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq digelar dengan As-Siddiq kerana kuatnya dia membenarkan segala apa yang datang daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Okey. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dan sesungguhnya sikap berbohong, maknanya lawan benar tadi adalah dusta ataupun bohong. Dan sesungguhnya sifat berdusta atau berbohong itu yahdi ilal fujur, akan biasa bawa orang kepada dosa dan kesalahan ataupun kejahatan. Tuan-tuan, betullah kata pepatah, siakap senohong gelama ikan duri, bercakap bohong. Sebab itu tuan-tuan, dia kata cakap bohong nanti dia mencuri. Sebabnya apa? Bermula dengan berdusta akan bawa dia kepada perbuatan yang jahat. Begitulah sebaliknya, bercakap benar, bertindak benar, kata yang benar akan bawa dia menjadi orang yang baik. Okey? Dan tuan-tuan, cakap benar ni penting untuk dididik pada generasi awal anak-anak kita khususnya. Okey, kesilapan opah dan emak ayah dalam didik sifat benar ni antaranya adalah nak diamkan cucu, dia bohong. Contoh dia kata apa? Diam kat belakang ada harimau tu. Budak tu pun diam. Lepas dia dah diam, dia pun nak tengok mana harimaunya. Buka-buka tu tikus ada lah. Waktu tu budak ini dia akan faham, oh kalau nak diamkan orang boleh bohong. Lalu membesarlah dia dengan sifat itu. Kan? Contoh kita kata ke anak kita menangis. Kan? Dia minta sekian, dia menangis. Kemudian kita pun kata apa namanya? Diam. Kalau diam nanti mak bagi gula-gula. Kan? Dia pun diam, rupanya gula-gula tak ada. Ataupun yang lain, dia minta aiskrim, duit kita tak bawa waktu tu. Bukan tak bawa, kita tak nak belikan dia.
mak, opah nak aiskrim. Opah tak ada duit ni, tak buat duit. Tuan-tuan, padahal dalam walletnya penuh dengan duit. Tapi dia tak nak bagi sebab tak nak giginya rosak. Tetapi dia cakap bohong. Yang bohong tu yang tak boleh. Okey, bagi alasan lain jangan bohong. Sebab bila budak tu tahu rupanya boleh berbohong, maka dia akan terbiasa juga berbohong selepas itu. Opahnya tanya, dah besar sikit budak tu, kamu daripada mana? Daripada rumah jiran sebelah, mak. Padahal daripada sungai mengairkan tadi. Nampak tuan-tuan? Dia belajar daripada siapa? Belajar daripada opah ataupun mak dia. Maksudnya apa? Oh, boleh berbohong. Maka sikap bohong akan bawa seseorang itu bawa kepada kejahatan. Hadis ni katakan apa? Sesungguhnya sifat benar bawa orang itu kepada kebaikan. Dan sesungguhnya sifat dusta bawa orang itu kepada kejahatan. Okey, jadi tuan-tuan, itu perlu kita sama-sama cermati, fahami dan amati. Mudah-mudahan Allah pelihara kita, lidah kita daripada berbohong dan berdusta. Okey, daripada berbohong dan berdusta. Katanya dalam hadis, wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya sikap bohong itu akan membawa seseorang dan sesungguhnya perbuatan jahat, kan tadi begini, cakap benar jadi buat baik, buat baik masuk syurga. Cakap bohong jadi buat jahat yahdi ilan nar, bawa masuk neraka. Katanya dalam hadis itu, wa innar rajula, adalah seseorang itu, la yakzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Sesungguhnya seseorang itu terus berdusta sehingga dicatat di sisi Allah dia sebagai kadzab, pendusta. Maknanya tuan-tuan, jangan biasakan berbohong. Jangan biasakan berbohong. Katanya bercakaplah benar walaupun pahit. Okey, walaupun pahit tuan-tuan. Okey. Baik, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Depa kata orang kalau poligami ni paling kuat bohong sekali tuan-tuan. Dia balik sini cakap lain, dia balik sana cakap lain, dia balik sana cakap lain, balik sana. Saya pun tak tahu tuan-tuan, tak pernah cuba lagi. Tapi depa kata depa ni lama katalah. Lama kata. Baik. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tengok hadis yang kedua. Hadis ni agak panjang. Sebenarnya agak panjang tapi diringkaskan. Hadisnya berbunyi, An Abi Sufyana Sakhr ibn Harbin, daripada Abu Sufyan. Siapa Abu Sufyan ni? Nama dia Sakhr bin Harb radhiyallahu anhu. Sebab apa? Dia ni antara orang yang lewat masuk Islam. Dulunya dia kafir, paling kuat, antara yang paling kuat menentang Nabi, khususnya dalam peperangan Uhud. Kuat lawan Nabi. Kemudian ketika Fathu Makkah, Abu Sufyan masuk Islam, lewat masuk Islam. Okey, tapi alhamdulillah masuk Islam. Okey. Katanya fi hadithihi tawil fi qissati Hiraqla. Dalam kisah yang panjang pada kisah Hiraqla. Hiraqla ni bahasa Inggerisnya Hercules. Agaknya lah itu orangnya. Yang penting Hiraqla ini adalah pembesar Rom. Tuan-tuan boleh tengok kisahnya. Jadi tuan-tuan, sebelum masuk ayat tu, qala Hiraqlu, telah berkata Hiraqlu. Okey, Hiraqli ni bukan nama orang Arab. Memang nama Rom, namanya Hiraqla. Orang kita panggil Hercules. Tuan-tuan, katanya apa? Ini hadis ini dah dipotong. Hadis sebenarnya panjang. Apa kisah hadis sebenarnya? Hadis sebenarnya adalah saat Nabi mengutuskan surat kepada Hiraqla, ataupun pada waktu itu Islam cuba nak sampai berdakwah kepada Rom. Rom kan kuasa besar. Lalu datanglah Abu Sufyan and the gang untuk bagi tahu dan sebut tentang hal-hal seperti ini kepada mereka, kepada Hiraqla ataupun Hercules waktu tu. Jadi dia pun datang. Mungkin waktu tu, bukan mungkin lah, waktu tu dia belum Islam lagi, seingat saya. Okey, Abu Sufyan dan kawan-kawannya datang menghadap Hiraqla untuk ceritakan tentang
Nabi yang nak ditanya oleh Hiraqlah ni. Maknanya kalau Nabi hantar utusan kepada Habsyah, datang wakil daripada Quraisy, datang nak lobby balik semula. Datang nak cover balik semula supaya pemimpin Habsyah tak beriman dan tak percaya kepada Nabi. Jadi tuan-tuan, Hiraqlah ni orang besar Rom. Bila bawa bertemu dengan Abu Sufyan, datang, bahasa yang dipakai tak sama. Abu Sufyan cakap bahasa Arab. Hiraqlah gunakan bahasa, orang pakai bahasa apa je? Bahasa Rom lah kan? Romawi, Sanskrit kot waktu tu. Kan? Bahasa Rom. Lalu datanglah mereka dan Hiraqlah nak dapatkan penjelasan tentang Nabi yang mengutuskan surat ataupun Nabi yang digelar sebagai Nabi membawa agama Islam. Kemudian dalam ramai-ramai duduk tu semua duduk kat tepi. Macam kalau tuan-tuan tengok gambar raja-raja Melayu zaman dulu, dia duduk dekat atas singgasana, keliling tu dia punya orang besar duduk kanan kiri kan. Duduk di tepi Abu Sufyan dan kawan-kawannya. Lalu ditanya kepada mereka dengan menggunakan penterjemah Arab Rom Arab macam itulah tuan-tuan bahasanya. Okey, translator digunakan. Lalu bila ditanyakan kepada mereka, siapa di kalangan kamu yang paling dekat nasabnya dengan Muhammad, iaitu orang yang mendakwa dirinya Nabi? Lalu Abu Sufyan mengatakan saya. Dan tuan-tuan, memang datuk kepada Abu Sufyan atau datuknya ada sama dengan datuk Nabi SAW. Ada keturunan tu, ada persamaan. Okey. Lalu dipanggil Abu Sufyan, duduk menghadap ke depan. Mereka pun datang, duduk menghadap depan Hiraqlah. Lalu tuan-tuan, soalan ditanya kepada mereka. Adakah orang yang mendakwa dirinya Nabi itu, sebelum masuk hadis ni tuan-tuan, hadis ni panjang, dia potong dah. Jadi saya baca yang awalnya, saya ceritakan yang di awalnya. Hiraqlah berkata kepada mereka, adakah lelaki yang mendakwa dirinya seorang Nabi datang daripada nasab yang mulia? Jawab Abu Sufyan, ya. Okey, tuan-tuan tengok betul-betul. Ya. Adakah ayahnya sebelum itu merupakan seorang raja? Jawabnya, tidak. Tidak. Lalu katanya lagi, adakah engkau pernah mengenal lelaki ini, iaitu Nabi Muhammad, sebagai orang yang pernah berdusta atau berbohong, cakap bohong dalam masyarakat? Kata Abu Sufyan, tidak pernah pun sebelum tu tuan-tuan, Hiraqlah buat janji dengan Abu Sufyan, cakap benar. Kalau kamu cakap benar, kamu akan dibalas dengan benar. Kalau kamu cuba cakap bohong, kamu akan dibalas dengan pendustaan. Begitu tuan. Jadi dia pun cakap benar. Tuan-tuan, lalu dikatakan, adakah lelaki itu pernah bercakap bohong? Jawabnya, selama dia hidup dengan kami, tidak pernah pun kami mendengar dan mengetahui dia adalah pembohong atau pendusta. Okey. Soalan seterusnya, adakah orang yang mengikut mereka di kalangan orang-orang mulia, iaitu orang-orang berjawatan, orang ada kedudukan, ataupun yang banyak ikut orang-orang yang lemah bawahan? Apa jawapan Abu Sufyan? Yang ikut Nabi itu banyak orang atasan atau orang bawahan? Jawapannya, du'afa'uhum, orang-orang bawahan, orang lemah di kalangan mereka, hamba, orang miskin. Itu yang paling banyak ikut mula-mula. Lalu ditanya lagi, adakah mereka yang telah ikut Muhammad itu bertambah semakin ataupun berkurang? Maka dijawab oleh Abu Sufyan, semakin lama semakin bertambah. Lalu ditanya lagi, Hiraqlah tanya lagi, adakah yang mengikuti mereka itu pernah tak murtad kerana benci agama yang dianuti? Abu Sufyan menjawab, tidak. Abu Sufyan menjawab, tidak. Lalu akhir sekali, barulah soalan ni. Tengok kat kertas tu. Baru soalan ni. Tu soalan tu. Qala Hiraqlu, telah berkata Hiraqlu setelah tanya soalan tadi, kan? Soalan tadi, maka sampai soalan ini. Apa soalannya? Famadza ya'murukum? Dia tanya apa tadi? Tentang nasab. Tentang ayahnya raja ke tidak. Lagi tentang yang mengikutnya orang atasan atau orang bawahan. Kemudian bertambah ke berkurang. Ada tak yang murtad ataupun tidak? Setelah dia tanya soalan ini, nak dapatkan muqaddimah. Lalu dia pun tanya, famadza ya'murukum? Wahai Abu Sufyan. Dengan gunakan penterjemah, apa yang Nabi itu suruh kamu buat sebenarnya? Dia suruh buat apa?
Apa perintah dia terhadap kamu? Lalu jawab Abu Sufyan, qultu yaqulu u'budullaha wahdahu la tusyriku bihi syai'a. Tuan-tuan, ini mesej Islam yang besar. Apa intipati Islam? Ini dia. Iaitu Nabi ni, seruan utama dia mengajak manusia sembah Allah semata-mata, jangan syirik Allah. Sembah Allah semata-mata dan jangan syirikkan Allah. U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Iaitu sembahlah Allah semata-mata dan jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah dengan satu apapun. Boleh? Dan kemudian watruku ma yaqulu aba'ukum. Wahai umat manusia pada waktu itu zaman Arab, tinggalkanlah segala apa yang dikatakan oleh bapa-bapa nenek moyang kamu daripada ajaran-ajaran, cerita-cerita dan sebagainya. Tinggalkan semua. Aku bersama dengan wahyu. Maksudnya begitu. Maksudnya tinggalkan kata-kata nenek moyang kamu. Itu semuanya salah dan sesat. Okey, dan wa ya'muruna bis-salah. Dan kata Abu Sufyan lagi radhiyallahu anhu adalah Nabi itu suruh kami melaksanakan salat. Was-sidqi, inilah tajuk kita. Dan dia suruh kami berkata benar. Maksudnya apa? Di antara intipati Islam itu adalah cakap benar. Jadi siapa yang bercakap benar atau berkata benar, maka dia telah melaksanakan sifat besar yang diajarkan di dalam Islam. Wal afaf. Afaf maknanya apa? Wal afaf ni maknanya menjaga harga diri, memiliki harga diri, memiliki nilai diri. Okey, boleh juga afaf nak maknakan dengan maaf, tapi saya rasa afaf itu adalah lebih sesuai orang yang menjaga harga dirinya. Contohnya dia tak suka meminta-minta sebab nak jaga harga dirinya. Dia tak suka pakai pakaian yang teruk kerana nak jaga nama diri, dan hal itu namanya afaf. Orang yang tidak berseluruh lebih-lebih sangat sebab nak jaga nilai dirinya, itu namanya afaf. Okey, wasilah, bukan silat ni kan, iaitu menghubungkan silaturahim dengan kaum kerabat dan saudara mara. Ini semua tuan-tuan adalah intipati Islam. Sebelum tu saya terlupa satu lagi soalan. Hirakla tanya kat Nabi, adakah orang bawa macam pesanan ini sebelum dia? Maknanya dekat Mekah tu, ada tak orang yang sama bawa benda yang sama? Apa jawapan Abu Sufyan? Jawapannya tidak. Setelah dengar semua tu tuan-tuan, apa katanya? Kata Hirakla. Hirakla mengatakan, dia kata begitulah seorang Nabi akan dipilih daripada keturunan yang paling mulia di sisi kaumnya. Kenalah. Itu jawapan Hirakla. Ulasan dia. Kemudian katanya apa lagi? Kemudian dia kata, dan sememangnya seorang itu tidak akan ditohmah mendapatkan kuasa kerana bapanya pernah berkuasa. Maknanya apa? Kan Nabi kata bapanya tak pernah menjadi raja. Maknanya kalau dia mengumpulkan masyarakat bukan untuk dia merebut kuasa yang ayahnya dulu pernah berkuasa, tapi sebab ayahnya bukan seorang raja, maka dia tak ada kepentingan untuk dapatkan kuasa balik semula. Faham kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, ditanya lagi tentang apa tadi? Siapakah yang mengikuti mereka? Bukan, ada tak yang membawa ajaran sepertinya sebelum ni? Kata Hirakla, kata Abu Sufyan, tak ada. Kata Hirakla, begitulah. Kalau dia mengikut apa yang pernah dibawa oleh orang sebelumnya, maka dia hanya mencedok ajaran sebelumnya. Tapi ternyata tidak. Kemudian katanya lagi, yang mengikutnya adalah orang-orang yang mulia ataupun orang atasan atau bawahan kebanyakannya. Orang bawahan, katanya begitulah sifat seorang Nabi, akan diikuti oleh golongan bawahan yang terdahulu. Kemudian seterusnya, bertambah ke berkurang? Jawabnya bertambah. Hirakla mengatakan, begitulah keadaan kalau iman dan kepercayaan telah bercampur di dasar hati. Maknanya kalau iman tu dah masuk ke dalam hati, orang akan semakin kuat dan bertambah bilangan mereka, bukan semakin kurang. Boleh faham kan? Okay? Jadi itu sifat iman. Iman kalau dah masuk ke dalam hati, seronoknya tadi akan menjadikan orang itu
Apa dia? Kuat. Semakin bertambah dan merasai kelazatan iman. Lalu hadirin yang saya kasih sekalian, barulah ditanyakan tentang perkara ini, apa yang dibawa. Tuan-tuan, maka inilah sifat besar. Nabi utuskan surat kepada Hirakla. Kata Nabi dalam surat itu lebih kurang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad ila Hirakla azimir Rum. Okey, daripada Muhammad, Assalamualaikum sejahtera kamu, daripada Muhammad kepada Hirakla, pembesar Rom. Pendek je surat Nabi, tuan-tuan. Kita surat mungkin 5 line, 4 line, 6 line. Ini antara G to G, government to government. Pendek je suratnya. Nabi hantar kat dia, tadi mukadimah kan? Kemudian isinya aslim taslam. Aslim taslam. Kata Nabi dalam surat tu kepada Hirakla, pendek je suratnya. Aslim taslam. Islamlah kamu, serahkan diri kamu kepada Allah, kamu akan selamat. Dah. Pendek. Kemudian ada sikit lagi sambungannya. Jika tidak, kamu akan menanggung segala dosa golongan Irisiyin. Itu golongan Rom lah, Rom punya keturunan. Lalu ayat dalam surat itu tulis sikit ayat Quran. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Surah Ali Imran. Surah Ali Imran. Maknanya apa? Katakanlah wahai Muhammad, wahai ahli-ahli kitab, kemarilah kita semua kepada satu perkataan yang disepakati antara kami dan kamu. Iaitu apa? Bahawa tiada Tuhan yang sebenarnya disembah melainkan Allah. Tuan-tuan, ini adalah dakwah Nabi dengan cara mengutus surat kepada pembesar-pembesar. Tuan-tuan pun boleh buat. Okey, hantar kepada persatuan-persatuan Buddha, persatuan-persatuan Hindu, persatuan Kristian, tulis surat dalam bahasa mereka atau dalam bahasa Arab. Sampaikan kepada mereka, ini pesanan-pesanan